Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 21 April. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS sentiasa memantau persekitaran akibat kejadian letusan gunung berapi ruang di Sulawesi Utara, Indonesia sejak Rabu lalu serta kejadian penyakit akibat pencemaran udara. Pengarahnya Datuk Dr. Asid Sana berkata sebarang perubahan status pencemaran udara akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Datuk Dr. Asid dalam satu kenyataan memberitahu JKNS telah menjalankan penilaian risiko dan mendapati buat masa ini tiada keperluan memakai pelitup muka di kawasan terbuka. Namun demikian, orang awam dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan di klinik kesihatan dan hospital yang terdekat sekiranya mengalami tanda dan gejala pernafasan. Beliau berkata pihaknya juga memantau penyakit berkaitan jerebu seperti jangkitan saluran pernafasan atas, asma dan juga penyakit konjungtivitis di beberapa klinik kesihatan dan hospital sentinel di negeri ini. JKNS menasihati orang ramai untuk mengikuti laporan status kualiti udara yang dikeluarkan Jabatan Alam Sekitar dan mengambil tindakan kesihatan berpandukan IPU di kawasan masing-masing. Pameran Rumah Kami merupakan antara tarikan sempena Majlis Sambutan Aidilfitri Madani 2024 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Pameran anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN itu lebih bermakna lagi dengan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama lebih 20,000 pengunjung. Wartawan Alicia Onella Michael ada perkongsiannya. Rumah yang dipamerkan merangkumi 11 etnik iaitu Rungus, Murut, India, Cina, Melayu, Bisaya, Brunei, Dusun Tindal, Bejosama, Kadazan dan Bumi Putra Sarawak. Pengunjung juga akan melihat etnik-etnik yang ada. Ini peluang dia. Di samping berhari raya, dia dapat mengenal etnik-etnik yang pelbagai di Malaysia ini. Dan dalam masa yang sama, Roruai itu mempamerkan, memperagakan makanan-makanan signature untuk etnik tersebut. Inilah peluang kita kenali mereka ini. Antara yang menarik perhatian pengunjung ialah rumah Dusun Tindal yang memperaga pakaian busana unik berwarna-warni. Yang saya pakai sekarang ini merupakan satu pakaian tradisi yang kita panggil pakaian sinipak. Pakaian ini merupakan satu keperluan untuk majlis-majlis seperti kawin ataupun keramaian-keramaian seperti begini, ya. Dan kita tidak boleh bawa pakaian seperti ini pergi ke pasar beli barang, tak boleh. Sebab itu adat istiadat dia, memang kita anggap pakaian ini ada semangat dan ada roh dia. Pengunjung yang hadir pada Majlis Aidilfitri Madani ini turut teruja menyaksikan pameran Rumah Kami ini. Dan persekitaran ini adalah sangat menarik, boleh kita teruskan apabila masa tahun-tahun datang. Dan budaya-budaya di sini sentiasa ada setiap suku-suku etnik di Sabah. Dan segala makanan pun yang disediakan, kebanyakan pengunjung dapat merasakan semua. Kiranya bermacam-macam di sini nih kan, boleh kita memanfaatkan untuk diri sendiri. Pengalaman lah macam mana keadaan di tempat sini kan, dari luar pergi masuk kita punya tempat, kita boleh perkenalkan macam mana kita punya budaya lah. Sesungguhnya, Rumah Kami yang membawa konsep tradisi dan etnik ini mampu memberi impak positif terhadap perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat dalam negara. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terus meningkatkan penguatkuasaan dan pemeriksaan ke atas premis-premis makanan di Bandaraya Kota Kinabalu. Timbalan Ketua Pengarah Operasi DBKK, Robert Lipon berkata, ini bagi menjamin tahap keselamatan makanan yang dijual dan disediakan adalah selamat untuk dimakan.
Robert berkata bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini, sejumlah 506 premis makanan telah diperiksa dan digradkan daripada 1,682 jumlah keseluruhan premis makanan. Dalam pemeriksaan ini, sebanyak 177 premis telah mendapat grade A, 324 premis grade B dan 5 premis grade C. Dalam tempoh yang sama, sejumlah 89 kompaun telah dikeluarkan kepada premis makanan di bawah Undang-Undang Kecil Makanan dan Premis Makanan 1966 dan Undang-Undang Kecil Anti Sampah Sarap 1984. Robert berkata di BKK juga mengarahkan premis-premis makanan agar membuat kawalan makhluk perosak untuk mengawal urungan lipas, lalat dan tikus. Kerjasama Parti Solidariti Tanah Airku STAR dan Parti Bersatu Sabah PBS mampu memperkukuh sokongan ke atas parti menjelang pilihan raya umum PRU Dun Sabah ke-17 akan datang. Timbalan Presiden STAR, Datuk Robert Tauik berkata, kedua-dua parti itu senada dalam memperjuangkan isu dan tuntutan hak-hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963 demi pembangunan rakyat. Katanya, STAR dan PBS akan terus menyokong kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor selaku pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS. Sementara itu, Ketua Wira Muda STAR Sabah, Kong Sun Choi menyifatkan MOU yang dimeterai STAR dan PBS merupakan landasan tepat bagi memperkukuh perjuangan membela nasib rakyat di negeri ini. Khamis lalu, Presiden STAR Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan dan Pemangku Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam memeterai Memorandum Persefahaman MOU sebagai langkah bersatu merealisasikan perjuangan parti dan aspirasi rakyat. Pengorbanan petugas barisan hadapan perlu dihargai dan dikenang oleh semua pihak, terutama anggota keselamatan yang bertugas pada musim perayaan. Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah, Harapan Rakyat, Tan Sri Liu Yun Fa berkata, kesanggupan mereka menggalas tanggungjawab menjaga keamanan dan kedaulatan negara membolehkan rakyat menyambut setiap perayaan dalam suasana aman dan harmoni. Tan Sri Liu berkata demikian kepada media sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri dan jamuan perpisahan Ketua Perwakilan Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Heni Hamidah. Heni yang bertugas di Tawau selama lebih 3 tahun akan menamatkan perkhidmatannya hujung bulan ini. Saya terima kasih kerana Ibu Konsulat telah memainkan peranan yang sentiasa memainkan peranan merapatkan silaturahim di antara kita dengan majikan-majikan. Awalnya saya selalu mendengar bahwa Indonesia dengan Malaysia itu bersaudara. Tapi begitu saya menginjakan kaki di Tawau ini, saya melihat sendiri bahwa penduduk Malaysia ini juga sangat terbuka dengan pendatang-pendatang asing sehingga kita tidak merasa di negeri orang, tetapi kita merasa di negeri sendiri dengan saudara-saudara kita sendiri. Terdahulu, Heni mengadakan perjumpaan bersama Tan Sri Liu bagi berkongsi pandangan mengenai potensi pembangunan dalam pelbagai aspek yang boleh dibangunkan bagi kepentingan kedua-dua negara. Usaha mencegah jenayah yang berkesan memerlukan penyertaan aktif pelbagai lapisan masyarakat. Ketua Polis Daerah Sarakan, ACP Abdul Fuad Malik berkata, strategi pencegahan jenayah yang efektif memerlukan kesediaan dan keprihatinan masyarakat memahami risiko jenayah sebagai langkah pencegahan terhadap kes-kes jenayah. SCP Abdul Fuad berkata masyarakat juga perlu mempersiap diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan seiring dengan perubahan zaman dan teknologi masa kini agar dapat menangani pelbagai bentuk cabaran baru yang mampu mengancam keselamatan awam. Beliau berucap merasmikan Karnival Pencegahan Jenayah dan Kempen Derma Darah sempena sambutan Hari Polis ke-217 di salah sebuah pusat membeli belah di Sandakan. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Bahagian Pengurusan Daerah IPD Sandakan, DSP Daniel Desmond. SCP Abdul Fuad juga berkata, sikap keprihatinan masyarakat terhadap jenayah perlu dibentuk bermula dari rumah, komuniti kejiranan dan seterusnya kepada seluruh lapisan masyarakat.
Sekian paparan berita pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.